Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zainuddin bin Zakaria selaku pengerusi Masjid Jannatul Naim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dalam kesibukan kita bersama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita pada saat ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah, untuk sama-sama kita mengimarahkan rumahnya ini, untuk sama-sama kita meraihkan bulan Rabiul Awal, bulan kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita merunungi sirah perjalanan baginda dan dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan program Zikr Rasul yang dilancarkan oleh Jabatan Mufti Perlis di seluruh negeri Perlis sempena bulan Rabiul Awal ini mendapat manfaat bagi kita semua dalam menghidupkan cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang saya kasihi Profesor Dr. Rozaimi Ramli, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis yang sudi menerima jemputan yang kecil ini untuk sama-sama kita mendapat manfaat daripada bual bicara yang akan kita laksanakan pada saat ini insya-Allah. Untuk tidak memanjangkan bicara, saya akan terus sahaja berkongsi soalan dengan Profesor Doktor dan doktor akan menjawab soalan. Habis soalan, dia akan passing mic dekat saya balik, saya akan lontarkan lagi soalan. Begitulah lebih kurang dalam masa 1 jam dalam rangka soalan yang telah saya persiapkan untuk ditanyakan kepada sahibul fadilah Profesor Doktor. Baik, Doktor. Sempena dengan Rabiul Awal dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada satu perkara yang sangat indah yang telah dilakarkan, yang telah dilaqabkan, digelarkan ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu gelaran Al-Amin. Mungkin ramai yang sudah sering mendengar gelaran Al-Amin, namun kita mungkin tidak tahu di sebalik makna gelaran Al-Amin yang diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta Profesor Doktor untuk mengulas persoalan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Adni selaku moderator pada malam ini. Yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam satu majlis yang pada mulanya saya difahamkan ada 2 orang panel. Tapi oleh kerana 1 orang panel lagi tidak berkemampuan untuk hadir, maka tinggallah saya seorang. Jadi Ustaz Adnin tanya, macam mana ni, nak buat ceramah saja ke nak buat soal jawab? Saya kesian kat dia, saya kata tak apalah Ustaz, buatlah soalan tu. Kan soalan tu dah ada dah. Jadi tinggal nak baca je. Baik. Kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana ramai di kalangan umat Islam di dalam dunia ini menyambut ataupun kita kata melaksanakan program-program yang berkaitan dengan Maulidur Rasul. Ya, program-program yang berkaitan dengan Maulidur Rasul. Bahkan banyak juga khutbah yang dikarang untuk menjelaskan kepada orang ramai tentang perlunya bagi umat untuk menyambut
Maulidur Rasul. Walaupun saya ni tak adalah masalah sangat pada sambutan Maulidur Rasul ni. Kerana kita tak pandang sangat pada nama, kita nak tengok apa pengisian yang ada. Maka Negeri Perlis dia adakan satu kempen Zikra Rasul, mengingati Rasul. Kerana pada bulan Rabiul Awal, ada orang kata macam alah lebih kurang sama je tu. Tak sama sebenarnya. Kerana Zikra Rasul lebih luas daripada hanya sekadar Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ialah kita mengingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita berbicara tentang Zikra Rasul, mengingati Rasul, maka mengingati Rasul itu adalah lebih luas daripada hanya sekadar mengingati Nabi SAW itu dilahirkan. Kerana seperti mana yang Ustaz Adnin sebut tadi, pada bulan ini juga Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW itu wafat. Nabi SAW itu bukan hanya sekadar dilahirkan dan diwafatkan. Nabi SAW itu dilahirkan dengan perjuangan, dengan risalah, dengan ajaran yang mesti dibawa, yang mesti dipertahankan, yang mesti dikempen supaya orang ramai tahu Nabi SAW itu adalah Rasul. Dan dalam banyak-banyak gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini, orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah telah pun menggelarkan Nabi ini dengan gelaran Al-Amin. Sebahagian orang bila sebut Al-Amin, dia faham Amin ini orang yang bercakap betul. Kerana apabila dia selak dalam lembaran sirah, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu untuk baginda berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan amaran kepada ashirah, kepada keluargamu yang terdekat wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panjatlah bukit Safa yang ada dekat Mekah tu. Dia panjat bukit Safa, dia pun seru, ya bani Fihr wa ya bani Adi, law akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi? Qalu ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad. Qala inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Nabi SAW digelar Al-Amin, kita faham dia tak menipu. Dia cakap betul. Sebab apa? Sebab sewaktu Nabi SAW menerima wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi panjat bukit Safa. Nabi panggil, wahai anak-anak Fihr, wahai anak-anak Adi, apa pandangan kalian kalau aku khabarkan kepada kalian di belakang bukit ni ada tentera berkuda yang datang nak menyerang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Igharah. Igharah ni salah satu daripada kaedah perang yang ada di zaman dulu. Sekarang ni perang kebiasaannya memang inilah caranya, igharah. Tak bagi warning. Tapi ada perang zaman dulu yang gentleman. Dia nego dulu. Kalau tak setuju baru perang. Lepas tu kalau nak rehat. Okay, kita rehat sampai esok. Siapa yang tengok cerita-cerita Hollywood kan, cerita epik zaman-zaman Rom, zaman-zaman Yunan, dia akan nampak peperangan zaman dulu gentleman. Tapi ada juga igharah ni, terutamanya apabila berlakunya pengkhianatan. Maka Nabi SAW sebut pada Quraisy, kalaulah belakang bukit ni ada tentera berkuda, knight, yang datang nak serang kamu dalam keadaan tidak memberikan apa-apa amaran, adakah kamu percaya? Apa kata Quraisy? Ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad. Muhammad, kami mana ada pengalaman kena tipu dengan kamu, kami percayalah. Maka Nabi pun memulakan dakwahnya, inni nadhirul lakum bayna yaday azabin syadid. Aku memberi berita buruk, memberi amaran, memberi ancaman kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu. Maka bermulalah penentangan terbuka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Amin ni bukan hanya sekadar tak cakap bohong. Bukan hanya sekadar manusia yang bercakap benar. Al-Amin ni luah lagi daripada itu. Kerana kalau tak cakap bohong, semata-mata ada orang tak cakap bohong.
Tapi dia jahat, dia kasar. Jadi Al-Amin tu sebenarnya dengan terjemahan yang lebih luas, kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan sifat yang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan sifat amanah. Maka sebab itu di dalam pengajian kita, sifat yang perlu ada pada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 4 perkara kan? Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Kan? Sidq, bercakap benar. Amanah, seorang yang tidak khianat. Apabila menyampaikan risalah, tidak ada yang disembunyikan. Tabligh, menyampaikan. Dia tak sorok. Fatanah, bijaksana. Keempat-empat sifat ini dihimpunkan pada perkataan Al-Amin itu, iaitu jujur. Maka sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipercayai bukan hanya pada kata-katanya, tetapi juga pada tindakannya. Kalau kita tengok dalam sirah, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi berhijrah, Nabi arahkan Ali bin Abi Talib untuk mengembalikan harta yang disimpan oleh Quraisy di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan Quraisy yang besar-besar, yang kaya-kaya ni tak nak terima apa yang Nabi sebut, tak nak terima dakwah Nabi, tapi ramai juga yang simpan duit kat Nabi sebab dia tahu kalau simpan duit kat Abu Jahal mungkin hilang. Tapi dia simpan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada seorang pemuda Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, Muhammad ni cakap betul tak? Abu Jahal tak nak jawab pada peringkat awal. Sehingga Akhnas ni tarik Abu Jahal pergi tempat yang sunyi. Dia mengatakan, kita berdua je sekarang ni. Aku nak cakap engkau, aku nak tanya engkau satu soalan, real punya. Satu soalan yang aku nak jawapan. Muhammad ni cakap betul tak? Kata Abu Jahal, waihak inna Muhammadan la sadiq. Malang kamu yang bertanya ni, Muhammad ni jujur. Muhammad ni bukan khianat, Muhammad ni bukan cakap bohong. Apa yang dia cakap tu betul belaka, jujur belaka. Walakin lamma dhahaba banu Qusay bil liwa'i was-siqayah wan nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi kalau semua dapat dekat Bani Qusay, semua dapat ke anak cucu Qusay. Sebab Nabi daripada keturunan Qusay. Bil liwa' was-siqayah wan nubuwah. Kepimpinan dapat kat Bani Qusay, kenabian dapat dekat Bani Qusay, tenda bagi orang minum dekat Masjidil Haram pun dapat kat Bani Qusay. Fama yakunu li sa'iri Quraisy. Quraisy dapat apa? Jadi Abu Jahal menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana dia percaya Muhammad tu bohong ataupun khianat ataupun tak jujur, tetapi kerana kepentingan dunia dia. Maka kita melihat pada hari ini orang Islam kena ada sifat jujur ni. Kerana sifat inilah yang menjadikan orang tidak boleh untuk mengatakan ataupun menghentam pribadi seorang Muslim. Dalam dakwah, kena ada kejujuran. Dalam dakwah, kena ada sifat benar. Tak boleh menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang perlu untuk diucap. Hanya semata-mata kerana nak memelihara kepentingan peribadi. Hanya kerana nak memelihara kepentingan diri sendiri. Tak boleh. Pendakwah kena bercakap apa yang masyarakat perlu, bukan apa yang masyarakat suka. Kan? Ni kadang-kadang bila sebut, Ustaz, bila nak sebut benda ni? Tak apalah, nanti orang marah kat saya. Ramai juga yang cakap kan, kadang-kadang kata, teruskan, kami berada di belakang. Di belakang je lah, bila nak datang depan tak tahu. Yang ke depan ni, muka-muka ni jugalah kan, yang kena hentam selalu ni. Kita tak katalah kita jujur dalam setiap perkara, tapi teruk jugalah kita kena bantai pun. Kan? Kadang-kadang orang bantai kita tanpa tengok apa yang kita sebut. Kan? Ada kadang-kadang video-video kita yang dipotong macam PMT Suara Sunnah duk potong video kita kan. Baru semalam ke kemarin, kalau tak silap, ada orang tanya soalan kat saya. Jodoh ni
takdir yang kita boleh pilih ke ataupun tak boleh? Allah tentukan. Saya jawab, saya kata takdir ada dua. Ada yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih, tak ada ruang untuk kita pilih. Ada yang kita boleh usaha. Ada komen kat bawah tu, bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Semua tu takdir belaka. Hang dengarlah dulu. Dengar pun tidak. Kan, dengar pun tidak. Dia dah buat kesimpulan. Manusia hukum orang kadang-kadang berdasarkan kepada penilaian orang lain. Dengar dulu. Saya sebut, takdir ada dua. Boleh pilih. Ada takdir yang Allah Ta'ala tentukan tak bagi pilih. Jadi dalam bab jodoh ni, boleh pilih ke tak boleh pilih? Ha? Boleh pilih? Mestilah boleh pilih. Sebab masa menikah lu memang pilih. Kan? Habis tu ada juga ustaz yang kita pilih tiba-tiba tak dapat. Pilih yang lain. Kan banyak pilihan. Tapi ustaz dah pilih-pilih tersilap pilih. Tu salah kau lah, salah pilih. Tapi pilih lah juga. Kan? Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Fadhfaru bidhatid din taribat yadak. Cari isteri yang kerana agamanya, maka tanganmu akan beruntung. Kena pilih yang betul. Jadi ada manusia memilih untuk hukum dulu. Kadang-kadang dia tak tengok pun kejujuran, dia tengok kem mana. Dia tengok kem mana, dia hentam dulu. Dalam bulan Rabiul Awal ini kita kena ambil semangat. Nabi SAW seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang berani, kena ada sikap tu. Nak jadi pengikut Nabi SAW, kena bercakap benar, kena jujur, kena amanah dan kena berani. Sanggup mempertahankan kebenaran walaupun berdepan dengan jatuhnya reputasi dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas kupasan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Rozaimi tadi. Mudah-mudahan sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dapat memahami peringkat permulaan perjalanan bual bicara kita dalam menangkap hati kita untuk mengingati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kedua berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Profesor tadi, iaitu untuk menjadi seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu ada keberanian, perlu ada jati diri, perlu ada semangat untuk tidak gentar demi mendepani apa sahaja ujian yang akan kita hadapi. Itulah sifat yang perlu ada bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sejarah Islam juga kita lihat bahawa ada di sana dua istilah yang sering disebutkan oleh para ulama ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan al-ittiba' dan juga mahabbah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasanya satu nama tidak asing di dalam sejarah Islam, bahawa dia telah mencurahkan segala kecintaan dan kasih sayangnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kematian, tahun kematian beliau itu dianggap sebagai amul huzni, tahun kesedihan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudaranya Abu Talib. Jadi sempena dengan zikr Rasul, kecintaan dan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Prof kecintaan sahaja tidak membawa kejayaan kepada Abu Talib? Silakan Dr. Okey. Kita pergi kepada isu yang kedua, iaitu isu Abu Talib. Abu Talib ini kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, di sisi ahli sunnah, hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawasanya Abu Talib ini meninggal dunia ala millati ghairil Islam. Maksudnya dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi itu telah berusaha. Di dalam Sahih Bukhari ada diceritakan kisah bagaimana Abu Talib ketika mana sedang gering, sedang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Berusaha Nabi ini untuk mengislamkan Abu Talib.
Tapi di sisi Abu Talib ni adalah pembesar-pembesar Quraisy. Ada juga pembesar Quraisy, dan Nabi SAW menyebutkan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai ayah saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku boleh gunakan untuk berhujah, membela engkau di hadapan Allah nanti, menyelamatkan engkau di hadapan Allah. Abu Talib tidak mahu. Abu Talib kekal berada di atas agama asalnya, kerana dia kata, hatta la yaqulan nas inna Abu Talib taraka dina abai. Aku tak nak sebut, nanti orang akan kata Abu Talib meninggalkan ajaran nenek moyang dia, ajaran tok nenek dia lah. Maka Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Dalam peristiwa kewafatan Abu Talib ini, yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW ini, memberi kesan yang besar kepada diri Nabi SAW, kerana Abu Talib tu sendiri adalah pelindung kepada dakwah Nabi di Mekah. Kerana dia orang besar Mekah, orang segan dengan dia. Dia memberikan kepada Nabi SAW kebenaran untuk Nabi berdakwah. Tak diganggulah Nabi ni, walaupun orang lain ada, pengikut Nabi ni ada yang diseksa, tapi Nabi tu sendiri diberikan suaka. Tak ada siapa yang sentuh, kerana orang segan dengan Abu Talib ni. Yang kedua, sesuatu yang menyedihkan ialah kerana Nabi ni secara peribadinya sayang kepada Abu Talib. Sayang kepada Abu Talib, tapi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mahu mengikut dia. Maka semua yang Abu Talib lakukan dari sudut jasa-jasa itu tidak mampu untuk menyelamatkan Abu Talib ni daripada api neraka. Dalam peristiwa ini nak memberikan kita beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah seseorang yang berjasa besar dalam agama, selagi mana tidak ada iman, maka selagi itu tidak akan boleh selamat daripada neraka Allah. Walaupun dalam riwayat ada menyebutkan Nabi SAW memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan azab Abu Talib, dan Allah Ta'ala makbulkan, sehingga Abu Talib itu akan dipakaikan dengan sepatu, dengan kasut dalam neraka. Bila dipakai, menggelegak otak dia. Dan itulah di antara azab yang ringan di dalam neraka, disebabkan oleh kerana jasanya. Walaupun jasanya besar, Abu Talib ni kalau nak kira jasa dia dengan jasa kita, jasa dia besar lagi. Jasa dia besar lagi. Tapi insya-Allah kita doa kita mati dalam iman. Tuan-tuan sebut amin. Amin. Moga Allah Ta'ala jadikan kita ni mukminin sehingga ke hari kiamat. Walaupun mungkin jasa kita dalam dakwah ini tidak sebesar jasa Abu Talib, insya-Allah kita doa pada Allah dengan iman yang ada dalam jiwa kita, kita bawa pergi berjumpa dengan Allah, kita akan selamat. Tidak akan masuk ke dalam neraka untuk tempoh selama-lamanya. Insya-Allah kita doa pada Allah. Satu orang yang beriman, jasanya mungkin tak besar. Satu orang yang beriman, mungkin dia ada masalah-masalah peribadi dari sudut melakukan dosa. Kalau dia masuk ke dalam neraka Allah, tetapi dia masuk bukanlah selama-lamanya. Dia akan keluar juga satu hari nanti untuk masuk ke dalam syurga Allah, yang mana masuk ke dalam syurga dia tu selama-lamanya. Inilah penting keimanan untuk dijaga. Keimanan untuk dijaga, seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Dalam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menggabungkan dua sifat yang utama, iaitu sifat mahabbah dan juga sifat ittiba'. Tidak boleh ada kurang salah satu. Siapa yang mahabbah saja, tidak ada ittiba', sayang aja tapi tak ikut, sayang aja tapi tak ikut, maka nasibnya seperti nasib Abu Talib. Nabi SAW menyeru kepada tauhid, dia tak mau ikut. Tapi kalau orang tanya, dia sayang dekat Nabi SAW. Dia cinta dekat batang tubuh Nabi SAW. Maka tak ada bezalah dia dengan Abu Talib. Mungkin Abu Talib baik lagi pada dia. Kerana Abu Talib, masa Nabi berdakwah, dia bagi ruang. Masa Nabi nak dipukul, Abu Talib menjadi penyebab untuk Nabi itu dihalang daripada pukulan ataupun siksaan orang-orang Quraisy.
maka tak selamat dia. Dan satu lagi sifat ittiba'. Kalau hanya semata-mata ikut tapi tak sayang pun tak selamat juga. Kerana dalam sirah ada juga satu watak, ikut aja tapi tak sayang. Ikut tapi benci. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, yang mana diikut Nabi SAW. Semayang belakang Nabi, pergi terlibat dengan perang bersama dengan Nabi SAW sebelum ditarik dirilah dalam peperangan Uhud. Pergi. Dan sebahagian daripada sahabat ada yang bersangka baik dengan dia, sebab dia ikut Nabi kan. Ada sahabat yang bertahan dengan dia kerana satu kabilah, sangka baik. Kerana munafik ni hanya diketahui dengan wahyu, dan tak semua orang tahu munafik ni. Nabi SAW bagi tahu senarai orang munafik ni hanya pada orang tertentu, iaitu Huzaifah ya. Huzaifah je yang tahu semua ni. Yang lain tak tahu, hanya boleh agak-agak aja. Sehingga apabila turun ayat Quran, Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Nabi SAW nak solatkan ke atas jenazah dia. Turun ayat kata jangan kan. Turun ayat larangan untuk kita solatkan ke atas jenazah orang yang munafik ni. Maka sejarah ataupun sirah telah membuktikan, cinta aja tak ikut tak selamat, ikut aja tak cinta pun tak selamat. Dan kita pada hari ini kita bimbang. Ada golongan yang mendakwa cinta Nabi, yang mendakwa sayang Nabi, tetapi tidak ada semangat untuk mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu yang saya pernah sebut. Tuan-tuan, tadi saya sebut sikit dah. Saya tak ada masalah sambutan Maulid ni kalau pengisian dia okey. Tapi kalau pengisian dia jenis buat maskot unta. Tuan tengok ada video buat maskot unta. Pertama membazir, yang kedua buang masa. Baiklah kita hari-hari Maulid orang cuti tu kita buat program baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu lebih bagus. Paling tidak kita tahulah peribadi, baca syama'il ke, peribadi Nabi, akhlak Nabi yang kita boleh ikut, yang kita boleh follow, ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh jadikan sebagai panduan. Kan? Tapi tak apalah yang tu. Cuma tengok bagaimana semangat sebahagian daripada kita bila tang Maulid yang tidak pernah disambut di zaman salafus salih. Yang Nabi pun tak pernah sambut. Sahabat-sahabat tak pernah sambut. Tabi'in tak pernah sambut. Tabi'in pun tak pernah sambut. Yang dikatakan mula-mula sambut adalah kerajaan Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah pada ketika itu. Maka sebab itu bila muncul saja Maulid ni, ulama-ulama ahli sunnah bincang. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang pro dan ada yang kontra. Al-Imam Fakihani, Al-Imam Syatibi, Ibnul Hajj, Al-Imam Syaukani, antara yang bahas tentang isu bid'ah sambutan Maulid ni. Ada yang kata okey. Al-Imam Ibnu Hajar Haytami antaranya yang kata okey. Ibnu Hajar antara yang kata okey. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi semangat sebahagian orang kita sampai masuk dalam khutbah. Setiap tahun masuk dalam khutbah. Tapi semangat kita nak bertahan sunnah macam mana? Saya sebut dah benda ni dulu. Semangat kita nak bertahan sunnah macam mana? Benda yang bid'ah ni, kalaulah kita kata ia bid'ah hasanah sekalipun, kalaulah kita terima ni bid'ah hasanah, selagi mana sambutannya tak buang masa, sambutannya okey, hanya sekadar nak ingat perjuangan Nabi, nak ajar orang tentang sunnah Nabi, okey, tak ada masalah. Tapi perjuangan kita dalam benda yang sunnah macam mana? Okey ke tak okey? Kadang-kadang orang duk amalkan, orang duk sebarkan sunnah, kita petikai, kita troll, kita marah kerana kononnya mengelirukan masyarakat. So kita kena nilai balik diri kita. Kan, kita kena nilai balik diri kita. Takut-takut kita tergolong dalam golongan orang yang hanya sekadar sayang tu
tanpa ada semangat untuk mengikut. Kan? Semangat untuk mengikut. Jadi kena ada dua ni. Dan di antara faedah juga, hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni, orang yang nasab dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak mengikut apa yang digariskan oleh agama, nasabnya tidak sekali-kali boleh membantu dia. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man bata'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Atau kama qala, sesiapa yang amalannya lambat, sesiapa yang amalannya itu tidak baik, nasabnya tidak boleh memperlajukan dia. Hari ini kita berdepan dengan suasana di mana kita pun jadi keliru. Kita disuruh untuk menghormati ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ahlul bait kita hormat. Tetapi kita tak disuruh untuk memuja berlebih-lebihan. Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kepentingan menjaga hak ahlul bait dalam hadis Zaid bin Aslam. Nabi SAW suruh kita jaga kepentingan ahlul bait, kepentingan ahli keluarga Nabi, keturunan Nabi SAW. Betul, kita hormati mereka, kita sayangi mereka. Bahkan kalau mereka saleh, mereka berada di atas jalan sunnah, kita sayang mereka lebih daripada yang lain lagi, kerana mereka mempunyai nasab yang mulia daripada orang lain. Lebih mulia daripada orang lain. Tapi kalaulah kata orang yang berketurunan Nabi ni tak mahu mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu mereka juga tidak selamat. Kan? Mereka juga tak selamat. Jadi ini sebagai satu panduan pada kita lah. Kan? Kadang-kadang kita senang sangat digula-gulakan dengan title-title yang tertentu. Itu pun ada pertikaian tu baru ni apa? Dikatakan cicit Nabi datang. Saya tak nampak dia buat daurah lagi, saya tak tahulah, mungkin ada. Tapi saya tak nampak lah buku apa yang ditulis ataupun ilmu apa yang disebarkan. Yang saya nampak dia naik kuda je. Itu pun Masya Allah, orang perempuan menjerit-jerit tengok makcik-makcik. Kebetulan handsome pula tu. Kita muka ustaz tak handsome. Saya ingat kita kena pakai bedak banyak-banyak lah. Tapi tak boleh Ustaz, no. Kita keturunan bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma keturunan Nabi Adam je lah. Kan? Tapi nak bagi tahunya, nasab sekali-kali tidak akan boleh membela kalau seseorang itu tidak mahu mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini untuk kami jugalah, para pendakwah ni, peristiwa kewafatan Abi Talib dalam keadaan tidak beriman, ia menjadi satu semangat bagi kami ni, yang kadang-kadang bila pergi dakwah, orang akan kata, alah kau cakap banyak, keluarga kau pun bukan semua okey. Ia sebagai satu semangat jugalah pada kami. Sebab dalam sejarah, ada para anbiya yang isterinya tak mau ikut dia. Ada anaknya tak mau ikut dia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara yang rapat, yang sayang dengan dia pun tak mau ikut dia. Bukan salah Nabi tu, tapi salah orang yang tak mau ikut tu. Selagi mana kita telah melaksanakan tanggungjawab dengan betul, kita telah menasihati, tapi orang tu tak mau ikut, maka ia bukanlah salah kita lagi. Ia sebagai satu pengajaran bagi kami ni, semangat untuk kami inilah. Sebab kadang-kadang orang duk hentam juga, tak payah cakap banyak lah, pergi balik ke keluarga hang dulu. Dia orang tu pun maraban tibin duk ada. Maraban tibin kata orang Perak ni, apa orang boleh panggil apa tak tahu, huru-hara. Huru-hara. Tapi dakwah bukan mengira nasab ataupun tidak. Dakwah mengira sesiapa yang mahu mengikut hujah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih di atas penjelasan yang panjang lebar yang telah dikupas oleh Profesor Dr. sebentar tadi. Kita akan teruskan kepada soalan yang ketiga. Sampai waktu azan kita akan break sekejap dan doktor akan sambung insya-Allah. Soalan yang ketiga berkaitan dengan kisah Abu Talib juga tadi. Kita
sambung sikit berkaitan dengan sudah tentu adanya di sana seruan Nabi terhadap Abu Talib dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib untuk Abu Talib itu menerima Islam. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat bahawa ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah untuk seseorang dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan untuk seseorang. Kenapa hal ini berlaku? Situasi ini berlaku ke atas dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Doktor. Okey. Kita tahu Nabi kita ni dipanggil sebagai Nabiur Rahmah. Nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bukan hanya rahmat kepada orang mukmin tetapi rahmat kepada alam. Maka oleh kerana itulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kerajaan Madinah, tidak ada yang ditindas di bawah kerajaan Nabi SAW melainkan orang yang melakukan kemelampauan ataupun melakukan kezaliman kepada makhluk yang lain. Jadi kalau kita tengok pemerintahan Nabi SAW, Nabi tak benarkan orang untuk bunuh mana-mana orang yang tak bersalah. Sama ada dia Muslim ataupun tak Muslim, nyawa orang yang berada di bawah kerajaan Islam itu dipelihara. Ya. Nabi SAW tidak membenarkan mana-mana orang Islam untuk menyeksa haiwan. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha walam tut'imha. Dalam hadis Bukhari daripada Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan seorang perempuan masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kerana seekor anak kucing yang dia tahan, dia sekat, dia kurung, dia tak bagi makan sampai mati kucing tu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tak benarkan orang Islam ni untuk potong pokok tanpa sebab. Man qata'a sidratan fi falah sawaballahu ra'sahu aw wajhahu ila nar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, siapa potong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir tanpa sebab, tanpa ada alasan yang munasabah, Allah Ta'ala akan hadapkan wajahnya, kepalanya ke neraka. Sebab apa? Sebab ia adalah manfaat untuk orang yang bermusafir. Manfaat untuk haiwan untuk makan daripada buahnya. Manfaat untuk haiwan makan daripada pucuk daunnya. Manfaat untuk orang-orang yang kepenatan untuk tidur di bawahnya, berteduh di bawahnya. Kita pergi potong tanpa sebab. Maka tak dibenarkan. Nabi ini Nabiur Rahmah. Nabi yang memberikan rahmat kepada semua. Bahkan diterjemahkan juga di dalam hadis ketika mana Nabi SAW dibaling batu oleh orang-orang Taif, datang malaikat yang jaga bukit kan. Malakul Jibal datang. Malaikat yang jaga bukit dalam hadis Bukhari, malaikat yang jaga bukit siap bagi tahu kat Nabi SAW, Allah hantar aku wahai Muhammad li ta'murani bima syi'ta fihim, untuk kau bagi tahu apa saja yang kau nak, aku boleh laksanakan. In syi'ta utbiq alaihim al-akhshabain. Kalau kau mahu wahai Muhammad, aku akan hempapkan ke atas mereka dua bukit besar yang ada yang mengelilingi kota Mekah tu. Maka Nabi SAW mengatakan, bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka golongan generasi yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik padanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW berdoa kepada sebahagian orang yang tidak beriman, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak beriman. Kita beri daruan pada azan dulu, nanti kita sambung insya-Allah. Sejam ni. Tadi yang ni pun nak lajak dalam 5 minit kan. Satu kan. Kita terus kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tutup terus. Oh tak. Sebelah camping.
masih baru. Saya tidak boleh malam. Saya kempen baru malam besok. Kempen lagi program di Wali Tanjung. Kemudian juga tak sampai kita ada wisata. Sebab dia video. Terus ada Okey, kita sambung lagi sikit. Memang dalam keadaan yang Nabi SAW mendoakan supaya orang yang tidak beriman itu diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Terutamanya apabila Nabi melihat penentangan itu disebabkan oleh kerana kejahilan. Tetapi ada waktu Nabi SAW berdoa supaya Allah memberikan azab ataupun mengambil tindakan kepada orang-orang yang tidak beriman. Seperti mana di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mendoakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ya Allah, ambil tindakan kepada orang Quraisy. Nabi ulang 3 kali. Ya Allah, ambil tindakan kepada Amr bin Hisham, ambil tindakan kepada Abu Jahal. Nabi sebut berapa nama lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi sebut nama-nama ni. Sehingga kan nama-nama yang disebut oleh Nabi SAW dalam doa Nabi ni, supaya Allah Ta'ala ambil tindakan pada mereka, mereka ini semuanya terkorban di dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi. Maka persoalannya, kenapa ada perbezaan? Kenapa ada perbezaan? Kita kata Nabi ini Nabiur Rahmah, betul. Tetapi rahmah itu, rahmah pada semua, bukan hanya sebahagian. Apabila manusia itu menentang dakwah kerana kejahilan, maka kita berikan dia faham. Tetapi apabila penentangan itu bukan disebabkan oleh kerana kejahilan, tetapi disebabkan oleh kerana kejahatan dan permusuhan, maka waktu itu rahmah itu perlu diberikan kepada orang yang terkena kezaliman, supaya terhindar kezaliman itu daripada dia. Maka ambil tindakan kepada orang yang memulakan permusuhan dan kezaliman itu. Maka Nabi itu bukan double standard, tetapi Nabi meletakkan hukum, Nabi meletakkan tindakan dengan bijak pada tempat yang sesuai. Oleh kerana itulah, kita nampak seolah-olah macam ada perbezaan, tetapi ia adalah disebabkan oleh kerana perbezaan tindakan dan juga perbezaan sikap manusia terhadap dakwah Nabi SAW. Ringkas dan padat jawapan yang diberikan oleh Dr. Zaimi untuk mengupas berkaitan dengan soalan yang telah saya lontarkan tadi. Meneruskan bual bicara pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, rasanya masih segar, tak ada yang layu, saya nampak tak ada yang lena. Orang-orang baru yang saya jemput pun semalam hadir, alhamdulillah, terima kasih. Soalan seterusnya, kita naik graf sikit. Ketika Nabi SAW dalam keadaan nazak,
ada beberapa riwayat yang dirakamkan, yang dicatatkan ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang menarik perhatian saya ialah keadaan nazaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit nak mati. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa Nabi mengatakan kepada Aisyah bahawa kesan keracunan daging yang aku makan di Khaybar itu sedang melukai usus-ususku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kesakitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada riwayat yang datang daripada Ummu Salamah yang baru balik daripada Habasyah, sedang bercerita tentang kanisah yang dinamakan Kanisah Maria. Jadi saya tak nak panjangkan riwayat tersebut, saya nak orang yang pakar dalam hal ini membacakan hadis ini dan mengulas tentang kepentingan dan ketakutan yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nazak, dan Nabi memberikan ancaman berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah ini. Silakan doktor. Okey, terima kasih Ustaz. Ini soalan ni soalan panas lah. Kerana soalan ni memang kena dengan apa yang kita sedang hadapi di rantau ini. Saya bacakan hadisnya dulu supaya kita sama-sama dengar. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Lamma ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ba'du nisaihi kanisatan yuqalu laha Maria. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal Habasyah فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال عند ذلك أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار خلق الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ni bermaksud lamma ishtakan Nabi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum Nabi wafat, Allah Azza wa Jalla berikan Nabi sakit. Bahkan para ulama menyebutkan sakit ni adalah untuk mengangkat darjat Nabi SAW, dan supaya para sahabat ni bersedialah. Supaya para sahabat ni sedia, dan supaya Nabi boleh memberikan isyarat siapa nak ganti Nabi salat, supaya mereka boleh tentukan kalau boleh jadi imam dalam salat, maka dialah lebih layak untuk menjadi khalifah. Dan sakit ni tak semestinya orang tu ada banyak dosa, tak. Nabi tak ada dosa tapi Nabi sakit juga. Kita kadang-kadang mulut jahat kan. Orang pergi umrah, pergi haji, sakit dekat Mekah, banyak dosa lah tu. Mulut jahat kan. Takut-takut kita yang banyak dosa kan. Kadang-kadang orang ni Allah Ta'ala bagi sakit kat dia bukan untuk cuci dosa dia pun. Cuci dosa dia pun ada, tapi untuk mengangkat darjat dia pun ada. Jadi kita tidak boleh menghukum orang dengan sesuatu yang kita pun tak pasti. Okey, itu pertama. Ketika mana Nabi SAW sakit, Nabi SAW ada menyebutkan beberapa pesanan-pesanan. Ini adalah salah satu di antaranya. Antara pesanan Nabi yang lain, Nabi mengingatkan orang Islam tentang salat. As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Ilzamu salah, maksudnya. Lazimi salat, lazimi salat. Dan jaga hak apa yang tangan kanan kamu miliki. Maksudnya apa yang berada di bawah milikan kamu. Jaga hak hamba, jaga hak bagi harta dengan membayar zakat dan sebagainya. Ada riwayat yang lain disebut Nabi kata usikum bil ansar, aku mewasiatkan kamu supaya kamu jaga orang Ansar. Ada riwayat tu juga. Tapi dalam banyak-banyak pesanan yang Nabi SAW bagi, Nabi bagi pesanan yang ni sebab ada isu yang menyebabkan Nabi sebut benda ni. Riwayat ni menyebut lamma ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sedang sakit, ketika mana Nabi sedang tenat, Nabi sedang nazak. Zakara ba'du nisa'ih. Nabi bila sakit, Nabi duduk kat rumah Aisyah.
dalam banyak keadaan waktu Nabi sihat, Nabi akan bergilir-gilir. Kan Nabi akan bergilir-gilir lah sebab Nabi kan poligami. So Nabi bergilir-gilir lah. Sebab tu Aisyah bila malam Nabi hilang, Aisyah akan cari. Aisyah akan cari. Tiba-tiba kalau Aisyah terjaga, Nabi tak ada. Mesti Aisyah cari. Kadang-kadang dalam gelap dia cari. Kan? Ibu-ibu kat belakang kalau suami hilang malam-malam cari tak? Tak cari kot noh. Mana pula pergi orang tua ni, tidur balik lah. Kan? Dia cari sebab ada sedikit cemburu. Takut Nabi pergi rumah isteri lain. Ada riwayat tu dalam Sahih Muslim. Jadi bila Nabi sakit, Nabi tak pergi rumah orang lain. Nabi minta izin kepada isteri yang lain ni untuk berada di rumah Aisyah. Jadi isteri-isteri nak tengok Nabi, dia orang terpaksa pergilah rumah Aisyah. Zakara ba'du nisa'ih. Sebahagian daripada isteri Nabi yang ada di rumah tu, masa duk sama-sama mereka duk sembang pasal satu gereja. Kanisah. Yuqalu laha Maryah. Gereja yang namanya Maryah. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal Habasyah. Kerana dalam isteri-isteri Nabi ni ada dua orang yang pernah pergi dekat bumi Habsyah. Yang mana bumi Habsyah ni bumi Nasrani, bumi Kristian. Bumi Habsyah. Dia orang pergi Habsyah waktu hijrah yang pertama. Jadi bila dia orang pergi Habsyah, Habsyah tu bumi Kristian, dia tengoklah dalam tu ada dalam negara tu ada gereja. Gereja tu nama Maryah. Fazakarata min husniha wa tasawira fiha. Yang mana kedua-dua isteri Nabi ni sebut dengan madu-madu yang lain tentang dalam gereja tu cantik, dia orang kata. Ada patung-patung yang indah. Dan memang gereja-gereja yang lama ni memang ada lah ukiran-ukiran patung tu. Memang ada. Dan memang sifat orang perempuan macam tu lah. Bukan sifat orang perempuan masuk dalam gereja, tak. Sifat orang perempuan ni secara umum memang suka tengok benda yang cantik, lepas tu suka cerita. Orang lelaki, kalau pergi rumah kawan dia, pergi ziarah rumah kawan lah, bertandang rumah kawan, dia jemput minum, kita tengok air apa. Lelaki tengok air apa yang ada. Perempuan bukan tengok air, dia tengok cawan dan tengok piring. Dia tengok lansir sekali dan juga lapik meja. Betul tak? Lepas tu dia mengadu kat lelaki dia, abang tengok cawan dia pakai tadi, cawan apa? Cawan perek tau. Kita bila nak beli cawan perek, asyik melamin je. Suami pun tengok. Bila awak tengok? Saya tak sempat nak tengok. Tu dia kata orang perempuan banyak komunikasi yang tidak bersuara. Betul? Orang lelaki setuju? Orang lelaki memang setuju. Perempuan setuju tak? Sebab orang perempuan ni dia suka benda-benda yang cantik, benda-benda yang indah tu dia suka. Itu sebab di antara mungkinlah hikmah Allah Ta'ala tak cerita habuan dalam syurga untuk orang perempuan ni banyak. Yang khas untuk orang perempuan, Tuhan tak cerita banyak. Tuhan kata dalam syurga ni ada buah-buahan, ada sungai, ada mahligai, kan? Kemudian untuk lelaki ada bidadari. Orang lelaki dapat bidadari, dia senyap. Tapi kalau orang perempuan, kami apa ada Ustaz? Allah Ta'ala pencipta perempuan, dia tahu. Sebab baru ni, saya jadi rektor ni baru tuan-tuan. Baru setahun 7 bulan. Setahun 8 bulan ni, dia masuk bulan 10 lah. Setahun 8 bulan. Kan? Jadi baru jadi pentadbir. Sebelum ni jadi pentadbir lah juga. Tapi taklah mentadbir universiti, satu universiti. Saya jadi ketua jabatannya. Kan? Jaga 20 orang, 25 orang mensyarah ya. Sekarang ni saya jaga 250 staf. Jadi dalam 250 ni ada ramai perempuan dan juga lelaki. Jadi kami ada satu grup. KUIP ni ada satu grup. Nama dia Info KUIPS. Apa saja berita tentang KUIP, kita akan masuk dalam tu. Semua staf dalam tu. Kan? Jadi bila tahun ni, kita buat sambutan ulang tahun ke-10. Sebab KUIP ni dah 10 tahun dah. Dia ditubuhkan 2013. Ni dah 2023. Mungkin ada yang tak pernah dengar kan KUIP? Tak pernah tahu kan?
Kena hantar anak pergi masuk KUIPS. Ni kempen sikit. Ada beasiswa. Tak pusat nak kempen sikit tau. Baik. Ada beasiswa. Yuran allowance bulanan kita bagi. Anak Perlis kena ambil lah peluang ni. Okey. Jadi dalam grup tu, bila buat sambutan ulang tahun ke-10, adalah yang bagi cadangan. Kita buat kepiah lah. Buat kepiah lambang kuip. Laki setuju. Setuju. Ada seorang perempuan kata, buatlah tudung. Kami perempuan pun nak juga. Bila bagi cadangan tudung je, nak bidang yang ni, buat shawl sekali, nak warna ni. Nampak tak? Jadi saya bila baca tu saya kata, betul ya? Kalau orang perempuan dia banyak permintaan dia. Jadi kalau Tuhan cerita dalam syurga tu yang ni untuk perempuan, mungkin ada yang kata, kami nak yang ni. Tuhan tahu. Dia letak umumnya. Apa yang kamu nak dalam syurga? Ada. Kan? Sebab tu, baju orang lelaki, seluar orang lelaki boleh simpan dalam kotak kalau yang baru. Kita pergi kedai, ada yang dalam kotak, jubah dalam kotak. Orang lelaki boleh tengok. Orang perempuan dia mesti gantung. Dia mesti buka kan? Tak? Ini saya punya pemerhatian lah. Kan? Orang lelaki punya, ni tak bagus kat saya sebut, tapi tuan-tuan, benda kita duk buat selalu. Kita beli seluar kecil. Dalam kotak je, ambil je. Kita tahu saiz kita XL, ambil je. Orang perempuan ada dalam kotak? Tak ada, semua luar kotak. Sebab dia nak tengok, dia nak perhati, dia nak tengok jahitan dia, dia nak tengok jenis kain dia, semua tu di luar kotak. Maka sebab tu, orang perempuan sangat teliti. Betul tak? Orang lelaki tak teliti sangat. Dia balik-balik baru dia tahu, alamak, jahit dia sengit sikit lah. Tu orang lelaki. Sifat tu sama daripada zaman dulu lagi. Isteri Nabi masuk dalam gereja tu, tengok benda indah, tengok benda cantik, cerita sama dia. Dan tu tak salah, cerita pasal keindahan yang mereka tengok, tak salah. Tapi yang salah tu apa dia? Yang salah tu apabila keindahan tu digunakan pada tempat yang salah. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Nabi angkat kepala dia. Nabi dengar apa yang sedang disembang tu. Nabi dengar apa yang sedang dibicarakan tu. Nabi kata, terus Nabi sebut, ulaika idza mata fihim rajul salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itulah, golongan ahli kitab itulah, golongan Nasrani itulah, apabila mati di kalangan mereka orang saleh, banau ala qabrihi masjida. Mereka bina di atas kuburnya masjid. Mereka bina di atas kuburnya tempat ibadah. Ulaika syiraru khalqillah. Itulah seburuk-buruk makhluk Allah. Maka syirik berlaku apabila orang-orang cuba membesarkan mayat. Syirik berlaku apabila ada orang yang cuba membesar-besarkan tempat yang tidak disuruh oleh agama untuk dibesarkan. Maka sebab itu Nabi SAW melarang kita untuk solat menghadap kubur. La tusallu ilal kubur. Jangan salat menghadap kubur. Sebab apa? Mungkin kita sembah Allah. Bukan mungkin, memanglah kita sembah Allah. Katalah satu orang dia sembahyang menghadap kubur. Mungkin dia sembah Allah. Tapi orang tengok, Rora solat menghadap kubur ni, mesti kubur ni ada keramat. Maka syirik boleh berlaku. Dihalang perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Hari ini kita melihat, dulu-dulu dah ada, tapi alhamdulillah kita berjaya untuk bendung. Tapi seolah-olah nak dihidupkan semula. Orang dah mula pergi ke kubur tu, kubur ni, bukan untuk berdoa kepada ahli kubur. Bukan untuk mengambil pahala sunat daripada ziarah kubur. Semata-mata. Tetapi mereka pergi bergendang di kubur. Saya ada kawan, dia kerja JKR. Dia ni, ialah, bukanlah pelajar agama, bukan khususan dia agama. Masa jumpa dengan dia, hari raya dia datang rumah, dia kata, dia pun pelik, dia kata, sebab masa dia pergi kubur, tengok ada gendang kat kubur. Kenapa orang bergendang ni? Siap ada yang berjoget-joget lagi. Saya kata, dia orang buat apa? Tak tahulah, pakai kopiah tinggi-tinggi semua.
Saya kata tu mungkin tarikat lah tu. Dia kata apa dia tarikat? Saya pun cerita kat dia. Sebahagian daripada tarikat-tarikat ni, mereka telah melampaui batas dalam masalah ni. Nabi SAW menziarahi kubur, betul. Tapi apa yang Nabi buat bila ziarah kubur? Nabi bagi salam pada orang yang berada dalam kubur. Kemudian Nabi mendoakan. Nabi doakan kepada orang yang berada dalam kubur supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Tapi apa yang berlaku pada hari ini? Yang berlaku pada hari ini, mereka datang ke kubur, mungkin mereka bagi salam, mungkin mereka berdoa, tapi tak hanya sekadar tu. Mereka bawa gendang, mereka minta hajat, mereka minta pada mayat. Ini melampau. Mungkin ada dalil-dalil yang disebut, banyaklah dalil yang disebut, tapi Nabi SAW pesan tuan-tuan pada kita. Nabi kata apa dalam hadis Irbad bin Sariyah? Nabi kata, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Siapa yang hidup lama selepas aku tak ada nanti ni, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan tengok orang berbantah-bantah. Orang akan berbeza pendapat. Orang akan bertikam lidah. Orang akan bertelagah. Fa'alaikum bisunnati, Nabi kata. Bila orang dah bertelagah, ustaz ni kata macam ni, 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 kamu kena pegang sunnah aku. Fa'alaikum bisunnati. Ini bukan saya sebut, ni Nabi sebut. Nak selamat, pegang sunnah aku. Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Macam mana yang Nabi buat bila pergi ke kubur? Nabi suruh berdoa kepada orang yang mati tu. Nabi suruh berdoa untuk orang yang mati tu pada Allah. Ya Allah, ampunkan orang ni. Ya Allah, tolong cucuri rahmat ke atas rohnya. Allahumma gfir lahu warhamhu. Tu yang Nabi buat. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunkan. Istaghfiru li akikum, Nabi kata. Mintalah keampunan daripada Allah untuk saudara kamu yang dah mati ni. Wasalu lahu tathbit. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tetapkan jiwa dia. Fa innahu al-an yus'al. Kerana dia pada waktu ini sedang ditanya. Tu sahabat tu. Tapi sebahagian daripada kita minta, wahai wali, selamatkan anak saya. Wahai wali, sembuhkan anak saya. Ni bahaya. Walaupun ada yang cuba mewajarkan, dia kata sebenarnya kita minta pada wali tu sebab wali tu dia dekat dengan Allah. Maka kita minta kat dia, dia minta pada Allah. Mintalah pada Allah. Allah lagi berkuasa daripada wali tu. Tuan-tuan cuba bayangkan, wali tu mati sebab kanser contohnya. Anak kita kena kanser. Wahai wali, sembuhkan anak saya. Kalau dia boleh jawab, dia pun kata, aku mati sebab kanser. Saya bukanlah meremehkan wali itu. Wali itu bukan orang soleh. Tapi kita tak disuruh untuk berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh sampai kita minta benda yang dia pun tak mampu nak beri. Tapi kalau minta pertolongan benda yang dia mampu. Contoh kita minta ke isteri kita, tolong pergi buat air, Zat. Dia pergi buat air. Okey lah. Tak bolehlah isteri kata, syirik bang, mintalah dengan Allah untuk buat air. Itu benda yang makhluk mampu bagi. Tapi minta kesembuhan, minta keselamatan, minta kesihatan, minta pada Allah. Minta pada Allah. Apa yang menyebabkan orang-orang Nasrani boleh tersesat jalan? Tuan-tuan ingat, mereka ni terus ambil Jesus sebagai anak Tuhan ke? Dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada peringkat-peringkat dia. Sehingga kan apabila berlakunya persidangan sesama mereka, bukan semua bersetuju untuk mengatakan Jesus tu anak Tuhan. Ada yang mengatakan Jesus tu manusia, Nabi. Tapi mereka tetap seru Jesus. Bila ada masalah, oh Jesus. Syiah pun sama, bila ada masalah, Ya Hussein. Wahai Hussein. Lepas tu dia seru dalam bahasa Parsi dia. Yang kalau yang India seru dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Urdu. Saya ingat yang boleh faham semua bahasa ni Allah Azza wa Jalla saja. Dah kalau dia seru dalam bahasa Tamil, wali tu tak faham bahasa Tamil, ni nak tolong macam mana? Ada aliran dalam agama, dalam Islam mendakwa diri mereka satu aliran dianggap sebagai wali Tuhan yang paling tinggi di zaman ini. Tetapi mendakwa alam ini dijaga oleh kutub. Allah tengok alam ni sekali sehari je. Yang lain semua wali kutub yang jaga. Masya Allah. Ada orang boleh percaya benda ni. Tapi mereka bersalut di atas nama agama, nama Islam. Tu yang bahaya.
Jangan melampau dalam mencintai orang saleh. Kita disuruh untuk sayang orang saleh, betul. Tapi apabila mereka mati, telah berlaku di zaman umat Nabi sebelum daripada kita, iaitu umat Nabi Nuh. Mereka melampau terhadap Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth wa Nasr. Orang-orang saleh yang apabila mereka mati, dibina berhala untuk mereka. Pada mulanya untuk dihormati, untuk mengambil semangat. Orang saleh bila mati, dibina patung. Ibn Abbas kata dibina patung untuk mereka, sekadar nak ambil semangat beribadah, supaya terus bersemangat. Lama-lama habis satu generasi, disembah, diagungkan lebih daripada had. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin apabila disuruh untuk sembah Allah, tinggalkan sembahan berhala. Mereka kata apa? Kami bukan sembah berhala ni, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami pada Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka inilah semuanya sebagai perantara antara kami dengan Allah. Orang musyrikin bukan tak percaya dengan Tuhan. Orang musyrikin nampak kebesaran Allah apabila Allah menghantar burung membinasakan Abrahah, sehingga mereka panggil tahun tu sebagai tahun gajah lagi. Tapi apa masalah Quraisy? Masalah Quraisy ialah menyeru kepada selain Allah. Mereka seru juga Allah. Mereka percaya kekuasaan Allah. Mereka percaya kebesaran Allah. Mereka percaya Allah Ta'ala yang memperjalankan bulan dan matahari. Tapi mereka seru-seru pada selain Allah. Ini masalah mereka. Sebab itu kita bimbang pada zaman ini apabila ada orang yang menyeru mayat, minta pada mayat. Apa masalah kalau kita minta selain kalau kita minta pada Allah direct? Inilah yang Nabi ajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'buduka wa nasta'inu bika. Itu asal. Kalau bahasa orang kata bahasa Arab, na'buduka, kami sembah kamu wahai Tuhan, kami minta tolong dengan kamu wahai Tuhan. Tapi nak tunjuk pentingnya kita minta tolong dengan Allah, pentingnya kita hanya sembah Allah, dikedepankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak tekan lagi. Maksudnya kalau kita kata na'buduka, kami sembah kamu, mungkin sembah benda lain juga. Sembah Allah tapi sembah benda lain. Tapi bila kata iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, kami tak sembah benda lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau tempat kami minta tolong, hanya engkaulah tempat mengadu kami apabila makhluk lain tak mampu nak tolong. Ini bendanya. Nabi pesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu nak minta apa-apa, mintalah pada Allah. Nak minta tolong, minta pada Allah. Dalam benda yang makhluk tak boleh nak bagi, minta pada Allah. Bukan minta pada selain Allah. Kita bolehlah guna alasan yang pelbagai. Macam-macam dia ada, kita faham. Macam-macam alasan kita boleh bagi. Tapi akhirnya kita tanyalah pada diri sendiri, apa yang menghalang kita untuk minta pada Allah direct ni? Sampai bila susah, duk seru makhluk ni. Madad, madad ya Husain umpamanya. Tolong, tolong wahai Husain. Kenapa kita tak kata madad, madad ya Allah? Bantulah aku wahai Allah. Kan lebih selamat tu. Kadang-kadang minta tolong pada Rasulullah selepas Rasulullah wafat. Kita sayang pada Nabi SAW. Tak ada siapa yang nafi. Kita sayang pada Nabi, kita ikut ajaran Nabi, kita memartabatkan sunnah Nabi. Tetapi kita ikut cara Nabi SAW. Apabila susah, apabila dalam keadaan yang terdesak, tak ada makhluk boleh bantu, minta pada Allah. Nabi di Badar, Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga jatuh selendang Nabi berdoa. Punya tingginya tangan Nabi diangkat ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hayat Nabi kita tak pernah jumpa pun Nabi SAW menyeru kepada Nabi-Nabi lain. Kan? Itu yang kita pernah tanya tu. Pada orang yang membenarkan benda ni, dah kalau boleh minta tolong pada wali-wali yang dah mati ni. Walaupun kita jauh daripada wali tu. Kan? Jadi bolehlah minta tolong pada pokok. Ada yang kata boleh. Dah kalau minta tolong pada pokok, ada yang kata tak boleh lah. Dia kata tak boleh lah minta tolong pada pokok.
Tak boleh, dia kata. Pasal apa tak boleh? Dia kata sebab pokok bukan mukallaf. Kita kata pokok kan berzikir. Pokok letak kat kubur, kalau ikut majoriti ulama, ada kesan tu. Walaupun saya tak setuju dengan pendapat tu lah. Saya setuju pendapat minoriti yang kata keberkatan tangan Nabi itu yang meringankan azab. Tapi ada ulama yang kata pokok zikir itu menyebabkan orang dalam kubur tu diringankan azab. Sebab zikir pokok tu. Tapi pokok berzikir kan? Jadi minta tolong kat pokok. Dia kata tak boleh sebab bukan mukallaf. Mayat pun bukan mukallaf. Sebab mayat kan dah mati, bukan mukallaf. Sebab tu bila mayat mati je, harta dia terus jadi milik waris. Dia bukan mukallaf lagi dah. Nampak? Jadi kalau kita benarkan, lepas ni minta tolong dengan lembu. Lembu kan berzikir. Lembu taat pada Tuhan apa? Lembu tak buat maksiat. Tuan-tuan pernah tengok lembu makan Burger King? Lembu makan rumput. Tuhan kata makan rumput, dia makan rumput. Daripada awal hidup dia, sampailah dia nak disembelih, makan rumput dia. Tak pernah kita tengok hari ni kita beratur kat Burger King, lembu kat depan. Lembu, kenapa kau beratur sini? Aku dah jemu makan rumput. Tak pernah. Lembu taat pada Tuhan. Tak pernah derhaka. Minta tolong dengan lembu. Wahai lembu, selamatkan saya. Akhirnya agama ini akan jadi cacar merba. Benda yang jelas boleh minta terus kepada Allah disimpang siurkan dengan pelbagai alasan yang kita sendiri bila kita tengok jadi takut, tuan-tuan. Jadi, ni pesanan Nabi SAW. Demi Allah saya tak ada kepentingan apa, cuma saya bimbang masalah ni. Saya bimbang apabila ia disaluti dengan wajah agama tetapi tidak seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu je daripada saya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya jawapan daripada soalan saya yang terakhir itu, ada lagi dua soalan. Tapi soalan tadi pun dah panjang sangat, jadi saya simpanlah dua soalan tu untuk next bual bicara insya-Allah. Mudah-mudahan Profesor Dr. Sudi lagi datang ke kampung kita insya-Allah dan tertunailah hajat saya untuk memberikan hadiah kepada masyarakat kampung saya, sebuah hadiah sempena bulan Rabiul Awal berkaitan dengan bual bicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Cikgu Zainuddin selaku pengurusi masjid yang sudi menerima apa yang saya hajatkan dan telah membuka seluas-luasnya Masjid Jannatul Naim pada malam ini untuk kita berbual bicara demi mendapatkan manfaat dan juga demi mendatangkan kecintaan, mahabbah dan ittiba' kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Razaimi dan juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang hadir pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, merahmati kita, meridai kita dan memberikan pengampunan yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali majlis kepada Cikgu Zainuddin. Silakan.